Kereta meletup dan terbakar dipercayai bawa mercun bola. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Ini berita tengah malam. Kami mulakan dengan perkembangan ini. Sebuah kenderaan yang membawa mercun bola di Kota Baru, Kelantan meletup dan terbakar. Akibatnya, seorang lelaki maut manakala 5 lagi kenderaan turut terjejas akibat letupan kuat itu. Bagaimanapun, polis masih menyiasat punca kejadian. Dalam kejadian pada pukul 5.39 petang di Simpang 4 Kampung Sirih, Ketua Polis Kelantan Datuk Syafin Mahmad berkata mangsa tercampak kira-kira 20 meter akibat letupan kuat terbabit. Siasatan awal setakat ini kita mengesahkan bahawa kereta yang meletup itu membawa mercun. Mercun jenis yang bola tu, yang berbola. Jadi mengikut siasatan awal pihak bomba ada kesan-kesan mercun dalam kereta tersebut. Jadi selain daripada kereta mangsa yang meletup, mengakibatkan 5 buah kereta lain juga terkesan, ada yang terbakar dan sebagainya. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Kelantan, Penguasa Kanan Bomba 2 Muhammad Wildan Azhari berkata selepas menerima maklumat 12 anggota masing-masing dari BBP Kota Darul Naim dan BBP Tunjung. Maklumat awal mendapati sebuah kereta jenis Iswara Aerobag terputus 2 dan pemandunya yang berumur 51 tahun dipercayai meninggal dunia. Kereta yang meletup tu berlaku sepihan lah dan mengakibatkan bangunan-bangunan di sekitar, termasuk kenderaan-kenderaan yang lain. Keseluruhan kenderaan yang terlibat adalah lebih kurang 5 buah kenderaan dan 1 buah kenderaan, 6 lah keseluruhan. Tapi yang betul-betul kritikal ada 4 lah yang terbakar secara keseluruhannya. Letupan terbabit teruk menyebabkan cermin tingkap dan siling sebuah tadika berdekatan rosak teruk. 4 termasuk seorang anggota polis yang berada di belakang kenderaan mangsa turut cedera parah. Punca kejadian masih dalam siasatan dan kes disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1952. Majlis Keselamatan Negara MKN Sebulat Suara bersetuju mengetatkan lagi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 yang sedang berkuat kuasa dengan penambahan sekatan ke atas aktiviti ekonomi dan sosial termasuk larangan rentas negeri dan daerah. Perincian mengenainya akan diumumkan dalam sidang media Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob esok. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menerusi kenyataan media menjelaskan keputusan berkenaan diputuskan selepas mengambil kira situasi semasa di negeri masing-masing serta pandangan mereka terhadap usaha untuk mengekang penularan COVID-19. Ia juga disokong hasil pembentangan Kementerian Kesihatan berhubung status terkini kes COVID-19 termasuk kadar kebolehjangkitan dan kapasiti kesihatan setiap negeri. Kini penularan dalam komuniti yang semakin meningkat dan kewujudan varian baru lebih agresif menyebabkan usaha melandaikan lengkung jangkitan mengambil masa lebih panjang. Kementerian Kesihatan Malaysia menafikan dakwaan kononnya tular berita yang mengatakan kes hari ini meningkat kepada 10,000 kes baharu. Melalui satu kenyataan dalam laman sesawang rasmi Facebook KKM, pihaknya memohon agar masyarakat tidak menyebarkan berita tidak benar. Maklumat palsu ini telah dikongsi lebih 2,500 pemilik akaun Facebook dalam masa sejam. KKM menjelaskan penyebaran berita palsu sebegini adalah tidak adil dan tidak menghormati usaha Gigih Barisan Harapan yang sentiasa bertungkus lumus memerangi penyebaran wabak COVID-19.
Malaysia menerima 2 lagi penghantaran vaksin COVID-19 di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur hari ini dengan ketibaan lebih 1 juta dos vaksin AstraZeneca dan CoronaVac. Ini sekaligus menyumbang terhadap peningkatan keupayaan kempen vaksinasi negara. 559,200 dos AstraZeneca daripada tumpahan yang dibuat melalui Fasiliti Akses Global Vaksin COVID-19 atau COVAX tiba di Kuala Lumpur pukul 7.50 pagi dengan penerbangan MH625. 500,000 dos vaksin CoronaVac pula tiba pada waktu sama melalui penerbangan MH361. Ketibaan bekalan tersebut merupakan tambahan kepada stok sedia ada menjadikan jumlah terkini vaksin AstraZeneca yang sudah diterima daripada COVAX adalah 828,000 dos. Stok yang diperolehi sebelum ini sebanyak 268,800 dos. Pengantaran seterusnya bekalan vaksin AstraZeneca daripada COVAX dengan jumlah 559,200 dos dijangka dilakukan hujung bulan ini. Tiga hari berturut-turut kes baharu melepasi angka 6,000. Dan hari ini, Malaysia merekodkan 6,493 kes. Selangor masih mencatat kes tertinggi iaitu 2,163 kes. Negara turut merekodkan 50 kes kematian. Jumlah kluster baharu harian mencatatkan bilangan sebanyak 18 kluster. Kluster tempat kerja merekodkan angka tertinggi iaitu 10 kes daripada 18 kluster baharu. Ia melibatkan Negeri Selangor, Kuala Lumpur, Sarawak, Johor, Perak, Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Melaka. Sehingga kini jumlah kluster aktif ialah 529. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba meminta semua pihak supaya bertenang dalam menghadapi situasi pandemik. Juga sentiasa berhubung dengan ahli keluarga dan berkomunikasi secara maya bagi memberi sokongan emosi sesama ahli keluarga. Menerusi satu kenyataan, beliau terus menasihatkan agar masyarakat membantu diri sendiri dengan mengamalkan cara pengurusan stres yang berkesan. Talian bantuan sokongan psikososial, talian kasih dan talian KSK Care antara kaedah yang boleh digunakan. Setakat semalam, 145,173 panggilan telah diterima. 85.5% daripadanya melibatkan isu berkaitan kesihatan mental. Menurut Datuk Seri Dr. Adham, KKM juga telah mengaktifkan pasukan kesihatan mental dan sokongan psikososial di peringkat negeri dan daerah bagi memberi sokongan emosi kepada individu yang terkesan. Ini termasuk pesakit COVID-19, individu menjalani kuarantin, petugas barisan hadapan, mereka yang kehilangan ahli keluarga akibat COVID-19 dan kumpulan rentan. Bintulu merupakan antara 3 daerah yang melaporkan peningkatan kes COVID-19 tertinggi di Sarawak dalam tempoh 14 hari lalu selain Miri dan Sibu. Malah jumlah kes korban di daerah itu juga antara yang paling tinggi. Justru situasi mendadak tersebut sedikit sebanyak mencabar ketahanan mental dan emosi para petugas yang menangani pandemik berkenaan. Laporan Nasaruddin Stanley Kujat. Sebelum akhir bulan 4 macam tu, kita memang boleh nampak peningkatan kes kita lah, terutamanya di bandar dan juga luar bandar. Paling yang kami kira tak boleh lupa lah, kita uruskan jenazah dalam waktu malam, gelap malam dengan hujan. Itu ada bagi sikit kesulitan lah bagi kita untuk menguruskan jenazah dalam keadaan macam tu. Kira kami orang ni kira beruntung lah. Setakat ni dapat menguruskan dengan lancar benda ni dan tak ada masalah.
bahagian keluarga si mati pun tak ada sebarang komplain lah setakat ni. Inilah situasi sebenar serta antara cabaran mengendalikan jenazah COVID-19 di Bintulu ini. Pegawai Kesihatan Bahagian Bintulu, Dr. Melvin Chung Hins Liang, melihat pengurusan dan pengendalian jenazah atau mayat COVID-19 di kawasan tersebut berada pada tahap yang memuaskan. Ini kerana persediaan awal telah dilakukan pada tahun lalu. Tahun lepas kita dah start mula praktis, so saya rasa pihak pejabat kesihatan semua dah agak mahir lah macam mana nak mengurus dengan lebih dengan langkah-langkah berjaga semua, dengan lebih memastikan semua infection control komponen semua telah dijaga lah. So biasanya kita tak ada isu-isu mengenai tersebut lah. Alhamdulillah, sampai ke hari ini kita punya pasukan masih mampu untuk menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan. Penat tu memang ada, okay? Sebab mengurus jenazah ni tak kira siang, malam, hujan ataupun panas. Urusan dan pengendalian jenazah atau mayat COVID-19 di Bintulu dikoordinasi dengan baik berikutan bantuan daripada pihak Jabatan Agama Islam Sarawak, JAIS Bintulu, Lembaga Amanah Kebajikan Islam Bintulu, LAKIB, serta Masjid Asyakirin Bintulu, selain ejen pengurusan dan pengendalian mayat yang dilantik dan telah mendapat latihan daripada pihak hospital. Inilah perjalanan terakhir pesakit COVID-19. Usaha yang dilakukan oleh petugas barisan hadapan, khususnya kaki tangan KKM, dibantu oleh Jabatan Agama Islam Sarawak Bintulu dan juga petugas-petugas yang lain bagi memastikan pengurusan jenazah COVID-19 dilakukan dengan sebaik mungkin. Anda di luar sana, terus kekal duduk di rumah. Kita jaga kita. Bagi petugas barisan hadapan, mungkin ada yang sudah mengalami gejala kelesuan pandemik kerana jangkitan yang masih tidak berhenti. Justru adalah diharap setiap warga di negara ini mematuhi SOP bagi membantu memutuskan rantaian COVID-19. Inilah yang setiap individu komuniti sepatutnya menjalankan tanggungjawab masing-masing. Ini masalah yang sepatutnya komuniti kita contribute kepada negara kita. Nasaruddin Stanley Kujat, Berita RTM. Tengok kubur dia yang dah dikambus, itu yang sangat kesan. Sedih juga kerana ada beberapa daripada pegawai sukarelawan Belasan Merah ni telah dijangkiti COVID semasa mereka menjalankan tugas. Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD akan dilaksanakan di 4 mukim di 4 negeri melibatkan Sabah, Johor, Kuala Lumpur dan Kelantan mulai 23 Mei sehingga 5 Jun. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pelaksanaan PKPD ini susulan peningkatan kes COVID-19 secara mendadak dan kadar kebolehjangkitan yang tinggi di kawasan berkenaan. Melalui satu kenyataan, Datuk Seri Ismail Sabri menjelaskan PKPD di Sabah melibatkan Kampung Pagar Sungai Imam, Tawau. Kementerian Kesihatan mengesahkan 35 ujian saringan dan 24 daripadanya disahkan positif COVID-19. PKPD di Johor pula melibatkan 2 asrama pekerja kilang di Kluang, asrama pekerja kilang Oceanic Fabric Mill dan asrama pekerja kilang Purna Bina. KKM telah melaksanakan 33 ujian saringan di asrama pekerja kilang Oceanic Fabric Mill dan daripada jumlah itu, 25 orang didapati positif.
manakala sebanyak 31 kes positif direkodkan di Asrama Pekerja Kilang Purnabina hasil daripada 99 ujian saringan. Sementara PKPD di Kuala Lumpur melibatkan Kampung Batu Muda Tambahan dan projek perumahan rakyat PPR Kampung Limau. Sebanyak 76 kes positif direkodkan di Kampung Batu Muda Tambahan hasil daripada 300 ujian saringan dilakukan KKM. Manakala di PPR Kampung Limau, sebanyak 59 penduduk disahkan positif selepas 150 orang disaring. Selain itu, pelanjutan PKPD 3 perkampungan di Mukim Bunut Susu Pasir Mas Kelantan terpaksa dilaksanakan. Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan PKPD di 3 perkampungan Mukim Bunut Susu Pasir Mas Kelantan yang dijadualkan tamat pada esok 22 Mei. Sehingga kini KKM mendapati masih berlaku penularan serta terdapat kes baru direkodkan di ketiga-tiga lokaliti tersebut. Pasukan Polis Marin Wilayah 3 PPM Pengkalan Kubur digerakkan bagi mengawal ketat laluan air di 4 kampung di bawah mukim Sungai Pinang Tumpat yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD mulai tengah malam ini hingga 4 Jun depan. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafin Mahmad, pasukan berkenaan akan melakukan rondaan sekerap mungkin bagi mengelak pergerakan keluar masuk di kawasan PKPD terbabit. 2 buah bot akan digunakan sepanjang waktu bagi membuat rondaan dari masa ke masa. Katanya, kawalan keselamatan di 4 lokaliti terbabit unik dan mencabar kerana terlalu banyak lorong tikus yang berpotensi untuk dibolosi mana-mana pihak. 4 lokaliti yang dikenakan PKPD ialah Kampung Teluk Renjuna, Kampung Pantai Nik Haji Nikmat, Kampung Pulau Beluru dan Kampung Pantai Suri. Kita sedia maklum pergerakan mereka ni banyak menggunakan bot. Jadi dan bot-bot ini dia mesti nak cari jeti. So 4 jeti utama ni merupakan tempat persinggahan utama. Namun begitu polis Marine tadi akan pantau di jeti-jeti, kita panggil jeti haram lah, jeti-jeti yang kecil ni supaya tidak berlaku penghijrahan sama ada dari tanah besar ke pulau ataupun pulau ke tanah besar. Itu sebab kita pertama kali menggunakan khidmat polis Marine ni. Tapi dah jadi dah semua lagu ni lah. Jelasnya ketika meninjau laluan air di Pulau Beluru Tumpat. Menjelang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD di Mukim Hulu Kinta, tiada pembelian panik dalam kalangan penduduk. Malah mereka juga dilihat lebih tenang berdepan dengan penguatkuasaan ini selepas melalui pengalaman ketika PKP 1.0. Tinjauan kru RTM di sebuah pasaraya mendapati rata-rata pengunjung hanya membeli dalam kuantiti sederhana berbanding sebelum ini. Tak ada. Biasa je, beli biasa je. Tak ada nak kalut-kalut nak beli barang apa kan. Macam orang ingat tak ada boleh keluar kan. Padahal boleh keluar. Beli yang mana kadang-kadang je. Tak ada nak beli untuk sampai habis PKP. Tak adalah. Kalau kali pertama, kami semua dah tahu apa ni COVID-19. Jadi kami ada sikit takut lah. Jadi kami beli memang banyak. Dari ini kali kami sudah tahu kan, boleh keluar beli barang sikit-sikit tambahan macam gitu kan, kami tak panik. Itu macam sudah normal lah. Bagi peniaga pula, beberapa langkah diambil bagi memastikan tidak berlaku penularan wabak termasuk mengawal kehadiran pengunjung. Untuk setakat ni barang keperluan asas so tak ada masalah, masih mencukupi. Dan kemasukan pelanggan setiap masa sampai sehingga sekarang pun kita ada kawal lah. So pihak polis dan pegawai polis ada datang untuk bantu kita untuk buat pengawalan setiap kali customer masuk dekat sini. ...34 syarikat atau penyedia perkhidmatan telekomunikasi diberi kelonggaran sama ada tangguh atau bayar secara ansuran untuk sumbangan wajib kepada kumpulan wang pemberian perkhidmatan sejagat atau kumpulan wang PPS.
Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah dalam satu kenyataan menjelaskan kerajaan menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bersetuju memberi kelonggaran kepada syarikat-syarikat tersebut yang beroperasi di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998. Kelonggaran itu melibatkan jumlah bayaran sebanyak RM910.4 juta bagi tempoh Januari 2020 sehingga April lalu. Penubuhan kumpulan wang PPS itu bertujuan untuk merapatkan jurang digital dalam kalangan masyarakat dengan menyediakan perkhidmatan telekomunikasi dan digital ke kawasan yang kurang mendapat capaian telekomunikasi. Malaysia menggesa dunia menumpukan perhatian kepada bantuan kemanusiaan dan pembangunan semula untuk rakyat Palestin. Perkara berkenaan dinyatakan Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Selepas 11 hari serangan berdarah di Gaza, seramai 232 rakyat Palestin termasuk 65 kanak-kanak dan 39 wanita terbunuh dalam serangan Israel ke atas Gaza sejak 10 Mei lalu. Serangan Israel telah menyebabkan ratusan orang terkorban dan ribuan lagi cedera. Jelas Datuk Seri Hishamuddin menerusi laman Twitternya, Malaysia terus menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga bangsa yang maut dan mereka yang terselamat. Kebenaran terhadap atlet untuk pulang daripada kem latihan masing-masing adalah bagi mengelakkan kesesakan di kawasan penginapan dan venue latihan sekaligus dapat mengekang penularan COVID-19. Demikian ulas Timbalan Menteri Belia dan Sukan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mengenai kebenaran yang diberikan oleh Majlis Sukan Negara MSN. Sebelum ini, MSN memutuskan bahawa mana-mana atlet yang tidak mempunyai kejohanan dalam waktu terdekat ketika ini dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Kita sedang memberi keutamaan penuh kepada atlet-atlet negara yang akan pergi ke temasya-temasya besar seperti Olimpik, Sukan Asia dan Paralimpik Asia. Bagi mereka yang tidak ada pertandingan yang terdekat, kita izinkan untuk mereka pulang ke rumah dengan alasan untuk kita kurangkan kesesakan di kem-kem latihan yang ada dalam MSN. Ini penting kerana kita nak jaga kesihatan atlet-atlet kita yang akan bertanding di luar negara. Wan Ahmad Faisal berkata demikian selepas program Bicara Pengguna di TV1. Kemelut yang melanda Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM dilihat semakin meruncing apabila 3 lagi ahli gabungannya menarik diri daripada badan induk itu hari ini. 3 persatuan tersebut iaitu Persatuan Bola Sepak Takraw Perak Persedar, Persatuan Sepak Takraw Sarawak PSS dan Persatuan Sepak Takraw Negeri Sembilan Pestans menjadikan jumlah persatuan yang menarik diri kini adalah 10 dari 18 persatuan keseluruhan. Kesemua mereka bertindak demikian kerana mendakwa sudah hilang kepercayaan terhadap kepimpinan PSM susulan kemelut yang melanda badan itu dengan Persekutuan Sepak Takraw Asia ASTAF. Mereka juga menyokong penuh usaha untuk menubuhkan Persatuan Sepak Takraw yang baharu. Persedar memutuskan untuk menarik diri serta-merta selepas mesyuarat jawatankuasa induk persatuan tersebut mencapai kata sepakat dan melihat hukuman ASTAF menyingkirkan PSM sebagai ahli gabungan. Nada yang sama juga diutarakan oleh mesyuarat jawatankuasa PSS dan Pestans. Semalam, ASTAF menyingkirkan PSM sebagai ahli gabungan badan induk itu berkuat kuasa serta-merta. Ia susulan tindakan Presiden PSM, Datuk Seri Ahmad Ismail di atas kapasitinya sebagai timbalan Presiden ASTAF menghantar surat kepada Majlis Olimpik Asia dan Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa pada 24 Februari lalu yang dilihat melanggar perjanjian Perlembagaan Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF dan ASTAF. PSM diberi tempoh 14 hari untuk mengemukakan rayuan terhadap hukuman yang dikenakan itu. Sementara itu, Presiden Persedar Datuk Seri Abdul Puhat Mat Nayam menyifatkan penyingkiran tersebut akan menjejaskan perkembangan sukan sepak takraw negara terutama di peringkat antarabangsa. Penyingkiran ini akan memberi kesan kepada kita lah kalau kita masih berterusan sebab tidak akan libat kes mahkamah dan sebagainya lah sebab dan lain-lain. Jadi kalau kita nak tunggu perkara ini diselesaikan mungkin ambil masa yang agak lama.
Beliau berkata demikian ketika dihubungi RTM Perak. Sementara itu, beliau juga memaklumkan pihaknya bersama 10 lagi persatuan negeri yang lain bercadang menubuhkan persatuan baru dalam masa terdekat. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19 dan teruskan berdoa untuk keselamatan rakyat Palestin. Saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Assalamualaikum dan selamat malam.